Hai, Assalamualaikum. Kenapa hari ni ada setengah pasangan yang baru nak kahwin ni dia skip majlis bertunang, skip majlis merisik. Merisik dia tak buat, terus bertunang, terus nikah. Okey, nak cerita sikit apa dia pentingnya majlis merisik, apa je pentingnya majlis bertunang, dan majlis resepsi. 3 step tu yang memang kita kena follow lah. Okey, semua ni berkisar kan, semua perkara ni berkisar dalam bab muamalat. Ataupun dalam bab nikah kahwin ni dipanggil munakahat. Jadi munakahat ni dalam bab hubungan sesama manusia. Kita kena faham hubungan sesama manusia. Jadi secara asas dia macam mana boleh berlaku hubungan sesama manusia. Hubungan, orang bukan faham hubungan ni maksudnya bukanlah perkara yang negatif tu. Bukan. Hubungan maknanya manusia berhubung antara seseorang dengan seseorang. Macam mana kita berurusan dengan manusia-manusia lain. Okey. Manusia berurusan dengan asas dasar berkata-kata, bercakap, menulis ataupun ekspresi diri kan. Asasnya berkomunikasi. Bila kita masuk dalam konteks ibadah, dalam bab munakahat ke, dalam bab muamalat ke, konteks yang sebenar-benarnya terjadi adalah dalam bab kontrak. Kontrak ataupun bahasa syariahnya dipanggil aqad. Ni kontrak. Untuk hubungan sesama manusia memang berdasarkan kontrak. Macam mana sesebuah kontrak itu boleh terbina? Kan? Kontrak itu terbina dengan susunan kata-kata yang tepat, jelas, maksud, tujuan sesuatu perkara. Okey, berbalik pada cerita bab merisik, bertunang. Okey, macam ni normal proses kan, sebelum kita bernikah, niat seseorang tu, tak kira lah kau lelaki ke perempuan ke, memang kita dah pasang niat, ya Allah, sebenarnya aku nak kahwin. Tak kira lah kau lelaki ke perempuan, sama je. Pasang niat dulu. Dan waktu ketika tu memang mungkin kau dah ada pasangan, mungkin tak ada. Niat dulu dah hati. Niat antara kita dengan Tuhan. Niat tak terpakai dari segi manusia untuk manusia. Bila mana kau dah ada niat nak kahwin, Allah akan mudahkan jalan tu untuk engkau berkahwin. Pertama awal mula niat. Dalam proses tiba-tiba Allah temukan kita dengan seseorang pasangan yang secocok, yang sesuai dengan kita. Bila Allah dah temukan dengan pasangan, dan kita pasangan pengantin hari ni, rutin hari ni, pasangan orang lelaki dan perempuan, tak kira lah yang lelaki mulakan dulu ke perempuan dulu ke, mana kita manusia bebas. Tak kira lah, wahai perempuan, tak mustahil, tak pelik pun kalau perempuan ni mulakan dulu berkata lelaki tu, saya minat kat awak, saya nak ajak kahwin. Tak pelik pun. Kan lelaki pun, sebab kita sama-sama manusia lah. Kita ada hati dan perasaan yang sesuai, sama je. Okey, bila mana seseorang tu mengatakan hasrat untuk bersama, untuk memasang hasrat untuk mengajak seseorang tu mendirikan rumah tangga, itu merupakan risik yang pertama kita buat. Memang pasangan lelaki perempuan itu yang dah dibuat. Itu unofficial. Berapa lama korang bercinta, itu unofficial. Kan? Secara officialnya kita bawa kepada satu majlis yang khusus, iaitu dipanggil majlis merisik. Majlis merisik ni bukanlah dilakukan oleh pengantin tu sendiri. Macam mana majlis merisik tu boleh berlaku? Okey, di sini pengantin lelaki dan pengantin perempuan perlu membawa beberapa orang saksi. Wahai pengantin lelaki, wahai bakal pengantin perempuan, datanglah berjumpa untuk membawa beberapa orang saksi. Dan dalam proses pertemuan tersebut, untuk mendapat pengesahan daripada mulut waris, wali itu sendiri mengatakan bahawa anak dia ni memang betul-betul bersetuju untuk anak dia ni. Wahai lelaki yang biasanya pengantin lelaki lah tanya. Pengantin lelaki tanya pada keluarga pengantin perempuan. Dalam proses risik tu, wali
saksi kena wujud. Kena bawa seberapa ramai mungkin orang yang boleh datang. Tanya pada waris, pada wali. Laki mantri tanya pada wali, wali, saya ni berhasrat untuk mengambil anak awak ini sebagai saya punya pasangan, dan saya nak kepastian. Wali, saya nak kepastian, betul tak anak awak ni single lagi? Jadi proses ini adalah pertanyaan daripada keluarga pengantin lelaki kepada wali, dan perbuatan tersebut perlu disaksikan oleh seberapa ramai mungkin saksi. Barulah ia terjadi satu proses risik. Kalau korang datang berdua, lelaki perempuan, bakal pengantin lelaki datang bawa geng 2-3 sel tak rasmi, datang rumah perempuan, sembang-sembang dengan bapak perempuan, okey, orang kata okey kahwin. Tapi korang tak datang secara rasmi dalam satu majlis yang khusus. Jadi majlis rasmi ni, kontrak ni mesti ditandatangani dalam satu majlis yang rasmi. Okey. Bila bakal pengantin lelaki dah dapat kepastian, keluarga dapat kepastian betul pengantin perempuan ni solo lagi, dan pengantin perempuan pun setuju untuk menerima kedatangan pengantin lelaki ni untuk proses sign contract. Saya suka samakan proses bertunang ni macam orang beli rumah. Sama, dia tak jauh beza pun kita beli rumah. Proses risik ni umpama macam mana tahu? Kita nak beli rumah. Pertama saya pembeli rumah, saya dah niat dah nak beli rumah kat Putrajaya. Dan saya risik lah, saya tanya lah rumah sana, rumah sini, ejen tu, ejen ni, apa semua kan, berapa harga dia, apa semua risik, dapatlah 2-3 biji rumah yang saya rasa inilah rumah yang rasa praktikal lah, sesuai untuk saya. Jadi bila saya dapat rumah yang betul-betul praktikal yang saya dapat 3. Dan saya buat proses risik secara rasmi. Saya bawa saya punya wife saya, saya call agent, boleh tak saya nak datang rumah, saya nak tengok rumah ni. Tengok daripada 3 rumah yang kita rasa sesuai untuk kita beli tadi tu, tiba-tiba cuma dapat 1 je yang betul-betul sesuai untuk kita. Jadi sah. Jadi masa proses risik tadi tu, saya bayar, masa proses beli rumah tadi tu, saya dah bayar booking fee. Sekarang 500, 200, 1000, 2000. Itu booking fee yang perlu kena bayar untuk kita booking rumah. Sama tak proses merisik? Proses merisik adalah proses booking. Baru booking, belum lagi sign SMP. Jadi bakal pengantin lelaki kena tahu bahawa proses risik itu adalah proses booking fee. Dan kemudian selepas selesai proses, dah setuju, dua keluarga dah setuju untuk mengatakan ya, kami setuju untuk terima pengantin lelaki ni, dan pengantin lelaki pun kata yes, saya setuju untuk saya pun jelas, semua ahli audien yang datang, tetamu yang hadir semua jelas dengar, okey, masih lagi dua-dua pihak tu solo lagi. Baru diorang sebagai bukti yang mengatakan persetujuan tadi tu kena bayar kena bayar booking fee. Booking fee dalam proses risik ni bukanlah bayar duit. Kita bagilah wang hantaran, barang-barang hantaran tu apa semua sebagai tanda setuju. Itu satu bab selesai. Kemudian bila dah risik dah selesai, tibalah masanya untuk dua-dua keluarga tadi tu sign contract untuk sign SMP lah. Saya sign contract untuk apply loan tu, macam-macam proses kan. Jadi bila nak apply loan umpama macam kita nak beli rumah tadi tu, jadi keluarga setuju, dua pihak tadi setuju kahwin, barulah kita bincang dalam proses dalam majlis bertunang. Okay, dalam majlis bertunang itu adalah majlis untuk pembentangan kontrak. Apa pengantin lelaki bagi, apa pengantin perempuan bagi, bila tarikh yang nak dirancangnya proses ikatan tadi tu nak diselangsungkan bila tu majlis. Dan dalam sign kontrak tadi tu, dalam bab munakahat ni wajib untuk ada saksi yang mendengar perkara-perkara tersebut. Jadi kena tahulah berapa yang lelaki bayar bagi booking,
bentuk cincin macam mana, itu semua keluarga pengantin perempuan kena tahu. Inilah sebagai tanda bukti yang kesungguhan bahawa lelaki ni memang betul-betul setuju untuk ambil anak kita ni, anak perempuan kita ni sebagai pasangan dia. Itu proses yang kedua. Okey, sebenarnya dalam proses pertunangan, pengantin ni bebas meletak apa pun syarat dalam kontrak. Bincang apa pun syarat dalam kontrak. Jadi masa dia bukan masa dalam kontrak, masa proses merisik lah. Okey, masa proses merisik awal-awal dulu. Okey, pengantin bebas letak kontrak. Contoh ni jangan ikut lah. Contoh, pengantin perempuan kata, kalau awak setuju nak bertunang dengan saya, kan, kalau awak setuju untuk bertunang dengan saya tetapkan syarat bahawa awak jangan kahwin lain. Pengantin lelaki kata setuju, aku setuju, okey, kita boleh bertunang. Ataupun pengantin perempuan lelaki kata, kalau awak setuju nak kahwin dengan saya, awak kena bagi gaji saya setiap bulan RM5,000. Contoh. Bincanglah masa merisik tu. Dan proses merisik tadi tu, dua keluarga tadi tu mesti dengar. Bincang. Kalau dua keluarga tu setuju, bukannya pengantin lelaki kata, okey, pengantin perempuan kata, kalau awak kahwin lain, pertunangan awak, kita punya pernikahan ni batal. Sedangkan tak ada saksi pun menyaksikan tentang perkara tu. Bila dah setuju term and contract, bila nikah, hantarannya bila, jumlahnya, setuju persetujuan semua, barulah kita datang masa majlis bertunang. Majlis bertunang tu sebagai majlis pengesahan. Baca je, wakil pengantin lelaki baca, okey, ini bla bla bla, kontrak dia macam ni, apa bla bla bla, berapa nak bayar apa semua. Kalau kata dia setuju untuk bagi isteri dia RM5,000 sebulan, baca dalam kontrak bertunang tu, okey, setuju. Berlangsunglah majlis bertunang. Ikatlah 2 tahun, 3 tahun ke, setahun ke, 5 bulan ke, bergantung pada perjanjian awal. Selesai pada bertunangan, barulah majlis resepsi. Kan, majlis resepsi ni pengantin perlu ingat bahawa majlis resepsi, masa majlis kita adalah majlis akad nikah tu je. Akad nikah ni sebagai simbolik apa tau? Sebagai seorang pengantin manusia ni adalah, majlis nikah tu adalah majlis pertauliahan kita sebagai seorang manusia. Manusia ni siapa yang tauliahkan kita sebagai manusia? Yang tauliahkan kita, kalau macam datuk, pangkat datuk apa semua tu, ada sultan ataupun raja yang bagi tauliah, watikah tu kan. Tapi tahulah sebagai manusia ni, besar tanggungjawab wali bapak perempuan ni, tanggungjawab besar, dia mentauliahkan kita tau sebagai manusia. Jadi bapak ni, wali ni sahkan, okey, aku dah nikahkan kau, sekarang kau sah sebagai seorang manusia, dan kau boleh bebas untuk buat perkara yang sepatutnya kau buat, dan kau bebas uruskan kehidupan kau bebas untuk uruskan anak kau bebas untuk duduk mana, terpulang pada kau. Sekarang kau dah jadi pasangan pengantin. Jadi wali yang sahkan. Dan bila sahkan, sampailah majlis convocation korang. Convocation sebagai manusia. Itulah majlis resepsi. Jemputlah kawan-kawan datang, datanglah konvo aku sebagai manusia. Apa dia? Wali matul urus. Dan wali matul urus ni sebenarnya adalah kejayaan sebagai seorang bapa dalam membesarkan anak. Perlu diingat, wahai pengantin, jangan abaikan mak ayah korang masa majlis pernikahan, majlis resepsi korang. Itu bukan majlis korang, itu majlis mak ayah korang. Mak ayah korang, kejayaan mak ayah korang membesarkan korang. Ini hari kejayaan dia orang. Lepas nikah, dia bagi kau keluar rumah, terpulang kau nak pergi mana. Mak ayah ada confident didik kau dah. Jadi proses kita sebagai orang Melayu ni, lagi-lagi kita sebagai orang Islam, kena ikut floor. Pertama, kita mesti ikut proses merisik tadi tu. Dalam merisik, bincang perkara penting yang sepatutnya korang bincangkan. Jadi pergi majlis sign SMP, majlis bertunang. Majlis bertunang jangan konflik, jangan wujud konflik. Bincang berapa hantaran itulah, inilah, kenapa tak setuju lah, kenapa tak terima lah. Benda tu buat masa risik dulu. Kalau tak terima awal, tak perlu pergi bertunang. Bertunang tu adalah waktu-waktu yang sah. Memang kita dah dua-dua pihak setuju, datang untuk mengesahkan pertunangan tu je. Jadi resepsi, proses untuk lepas bertunang, proses untuk resepsi. Okey. Jadi utamakan agama kita, tegakkan adat kita, supaya adat Melayu ni
tak hilang begitu saja. Okey. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.